Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan 4 dari kawan saya dari Kumpulan 5 akan membincangkan tentang era kependudukan komunis. Pada mulanya, imigran Cina telah membawa buku-buku dari risalah-risalah dari ajaran komunis kepada orang Cina di tanah Melayu. Hasil kegiatan tersebut telah membuatkan guru-guru dan murid-murid ingin menubuhkan Liga Belia Komunis di Singapura. Komunis juga telah bergerak sebagai Parti Kuomintang kerana hasil bekerjasama di antara Parti Komunis Cina dan Parti Kuomintang. Bila Parti Kuomintang telah diharamkan, maka British telah menubuhkan parti baru iaitu Parti Nanyang. Maka parti tersebut juga telah diharamkan. Kemudian pada 6 April tahun 1930, di Persidangan Komunis di Singapura, mereka telah menubuhkan Parti Komunis Malaya iaitu PKM. Apabila PKM telah berkembang maju, ia juga telah diarahkan untuk menyelia gerakan komunis di Thailand dan Indonesia selain tanah Melayu. Sejak ditubuhkan, PKM telah menjalankan kegiatan mereka secara sulit kerana parti ini telah diharamkan disebabkan kegiatan anti-British yang telah dianggap mengganggu keselamatan awam. Bagi British, kecaman komunis ini bukan sahaja mengganggu keselamatan awam, malah lebih dari itu. Pada awal Disember tahun 1941, tanah Melayu telah dijajah oleh Jepun. PKM juga telah mempunyai kekuatan mereka dari segi jumlah ahli dan logistik. Apabila berlakunya peperangan di antara Jepun dan British, PKM juga telah mendapat tawaran daripada British untuk membantunya melawan askar-askar Jepun. Apabila berlakunya banyak peperangan antara mereka, akhirnya Jepun mengaku kalah. Di antara British dan komunis ini, mereka telah mempunyai tipu helah sendiri. Bagi PKM, bekerjasama di antara British adalah hanya tipu helah mereka untuk menghalau British daripada tanah Melayu. Dan itu bukanlah polisi mereka. Mereka hanya ingin mentadbir tanah Melayu. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya teruskan dengan darurat tanah Melayu sekitar 14 hari. Jepun menyerah kalah. Mereka telah membuat serangan-serangan juga kekacauan di tanah Melayu. Mereka bunuh orang-orang yang mereka syak terlibat dengan Jepun dan juga bekerjasama dengan Jepun sebelum ini. Bahkan, mereka memeras ugut orang-orang di tanah Melayu untuk menyokong mereka. Sesiapa tidak menyokong mereka, mereka akan bunuh. Dan tindakan begini menyebabkan kemarahan kepada orang Melayu. Ramai menjadi mangsa-mangsa mereka pada ketika itu. Teringat pula tentang peristiwa Bukit Kepu, iaitu peristiwa serangan komunis yang memang mengorbankan tentera-tentera kita. Memang kita rasa sangat tidak berperi kemanusiaan semata-mata kerana ideologi mereka sanggup memberi tekanan kepada orang-orang Islam. Yang mati itu adalah orang Islam dan yang membuat serangan tersebut adalah orang yang berfahaman komunis. Fahaman komunis, mereka menerima fahaman tersebut sebagai agama itu adalah racun kepada masyarakat. Bahkan, boleh dikatakan mereka lebih cenderung kepada yang kurang agama. Mereka membunuh orang Islam kerana orang Islam tidak memperjuangkan untuk meletakkan negara ini dalam ideologi komunis. Bayangkan kalau tanah Melayu mereka menang. Apa jadi pada tanah Melayu? Pertama, agama rasmi dalam tanah Melayu memang tiada Islam. Jadi kita sebagai orang Islam, orang Melayu, penduduk tetap tanah Melayu, asal tanah Melayu, bolehkah kita terima tanah Melayu tercinta kita ini tanpa ada agama rasmi Islam? Jadi, sebab itu saya katakan, siapa yang berjuang untuk komunis sebenarnya mereka adalah khianat pada agama sendiri. Pengkhianat secara terang-terangan.
Mereka nak letakkan dasar kepada negara ini tanpa ada agama. Sedangkan seteruk mana British, mereka masih berlunak dengan kita. Dan kita masih meletakkan Islam sebagai agama persekutuan supaya tanah ini tidak hilang identitinya. Tanah Melayu ini sinonim dengan Islam. Islam itu sangat rapat dengan orang Melayu. Jadi kalau kita buang Islam daripada negara ini, maka tiada identiti dalam negara ini. Mereka cuba nak buang kelebihan hak-hak keistimewaan orang Melayu yang menjadi penduduk asal di tanah ini. Kita telah berjuang untuk tanah Melayu ini. Tok nenek kita juga berjuang agak panjang, ratusan tahun semenjak dari zaman Melaka sebelum dijajah banyak pihak. Kita lawan dan takkan setelah beratus-ratus tahun kita nak biarkan tok nenek kita lawan dekat tanah Melayu ini, tumpah darah berjuang untuk pastikan tanah ini ada identiti kita dan ada keistimewaan-keistimewaan untuk anak cucu. Tiba-tiba kita nak biarkan tanah jatuh dekat tangan komunis dan kita nak buang kelebihan bangsa kita, buang identiti tanah Melayu, dan komunis juga memberi tekanan. Tidak. Dan selain itu, komunis juga bukan sahaja memberi penekanan kepada orang Melayu ataupun orang Islam. Selebihnya, komunis juga memberi tekanan kepada bangsa Cina. Ada orang Cina yang tidak menyokong komunis. Bahkan ada orang Cina yang berjuang dengan penuh patriotik untuk negara, sebagai contohnya yang menjadi ketua polis dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, ia juga bukan sahaja terjejas pada kaum Melayu sahaja, ia juga terjejas pada kaum Cina. Orang-orang Cina yang tidak menyokong komunis pun ada, bahkan ada orang Cina yang berjuang dengan penuh patriotik untuk negara ini. Jadi ketua polis dan sebagainya, ia juga dibunuh. Ada kes di mana ketua polis negeri Perak dibunuh pada ketika itu. Jadi memang mereka tidak terlalu kebangsaan di situ, tetapi lebih kepada tekanan dan campur tangan sebab ada komunis di kalangan orang Melayu dan tidak terlusuk pada sejarah-sejarah parti komunis tanah Melayu sendiri. Ada nama-nama orang Melayu Islam yang mana perjuangan mereka cuba untuk menegakkan negara yang tabligh, dan mereka tidak mahu letak asas negara sebagai negara asas Islam. Mereka menolak keistimewaan Melayu dan hak pemilikan. Mereka juga bersepakat dengan bangsa-bangsa lain hidup bersatu padu apabila datangnya pengaruh ideologi komunis. Mereka menghalalkan komik komunis. Kesudahan mereka berjuang secara gerila dan pemberontakan secara 14 hari dan tidak berjaya. British datang balik ke tanah Melayu pada 1 Februari 1948. Mereka telah menubuhkan keistimewaan tanah Melayu. Komunis juga cuba menghasut tanah Melayu tapi gagal ke perjuangan mereka secara gerila dan menyerang balai-balai polis dan memberi tekanan kepada pihak British, dan tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak British untuk melembutkan memadamkan perjuangan mereka, seperti berlaku 2 rundingan besar dalam sejarah Melayu di mana British atau Tengku terlibat perbincangan dengan pihak komunis, iaitu pihak Chimpeng telah meminta rundingan pertama iaitu rundingan baling berlaku sekitar 28 hari bulan Disember 1955. Sekian sahaja dari saya. Seterusnya, kemarahan PKM. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Parti Komunis Malaya merupakan sebuah parti yang paling tersusun organisasinya berbanding dengan parti-parti yang lain di tanah Melayu. Oleh sebab itu, mereka mempunyai kebebasan dan kelonggaran yang diberikan oleh pihak British untuk mendorong pemerintahan tertinggi PKM melaksanakan beberapa agenda untuk menguatkan pengaruh-pengaruh parti. Selain itu, mereka juga mengukuhkan pengaruh komunis di dalam Kesatuan Sekerja. Oleh sebab itu juga, PKM turut melancarkan propaganda dalam bidang pendidikan aliran Cina. Menjelang Jun 1948, keadaan semakin gawat dan tegang. Oleh itu, kerajaan tidak mampu untuk mengawal keadaan secara terbuka dan biasa kerana
adanya kegelisahan daripada rakyat dan kemogokan di beberapa tempat. Malahan pula, terdapat juga banyak faktor yang telah mendorong PKM melancarkan pemberontakan terhadap kerajaan British. Ia juga meliputi faktor yang sedang berlaku di Tanah Melayu pada masa itu dan juga faktor perkembangan komunis. Oleh sebab itu, menjelang pertengahan tahun 1948, pihak PKM semakin mempergiatkan usaha-usaha bagi mencetus kacau bilau di Tanah Melayu. Keadaan ini menyebabkan keselamatan semakin serius dan dalam sidang akhbarnya pada tahun 13 Jun 1948, Sir Edward John, Pesuruhjaya Tinggi, menjelaskan sekurang-kurangnya 13 kejadian serius telah mencetus di beberapa tempat di seluruh negara. Hal ini terjadi termasuklah 10 kes pembangunan dan 3 kes kejadian serangan ke atas pengurus-pengurus estet getah. Jenayah kekerasan ini tercetus apabila hasil agitasi anasir-anasir ekstremis yang mencabar kekuasaan kerajaan. Oleh sebab itu, 3 hari selepas sidang akhbar tersebut dilakukan, 3 orang peladang Inggeris terbunuh di Sungai Siput, Perak oleh sekumpulan yang bersenjata. Ia juga mengakibatkan dari itu peristiwa tersebut mengisytiharkan darurat secara umumnya telah dibuat pada 16 Jun 1948 di Sungai Siput dan Ipoh, Perak. Ia kemudiannya telah diikuti beberapa kawasan di Johor, antaranya Keluang, Muar, Kulai dan Pletong. Seterusnya, rundingan baling tidak mencapai apa-apa kesepakatan dan mereka masuk ke dalam hutan kembali. Selama 34 tahun, mereka memperjuangkan ideologi mereka, akan tetapi berlakunya rundingan kedua iaitu rundingan Hat Nyai. Rundingan Hat Nyai berlaku dalam sekitar 2 Disember 1989. Dalam rundingan tersebut, mereka sudah tidak boleh membuat apa-apa. Mereka telah pun meletakkan senjata, menerima pengampunan daripada British dan telah membubarkan perjuangan mereka. Dari itulah titik terakhir mereka berjuang secara gerila di dalam hutan dan mereka telah pun sedar bahawa mereka tidak berjaya. Komunis telah meletakkan senjata dan mendapat keampunan daripada British. Akhir sekali, begitulah perjuangan komunis di Tanah Melayu dalam mereka darurat, cuba memaksa orang Melayu mengikuti ideologi dan perjuangan mereka. Kesudahannya, segala yang telah mereka lakukan selama 41 tahun terkubur dengan sia-sia. Namun, kita perlu menerima hakikat bahawasanya perjuangan bersenjata dan parti dari dahulu lagi sudah terkubur. Tetapi perjuangan ideologi komunis ini masih lagi di dalam pemikiran segelintir manusia. Berkemungkinan waris mereka masih hidup sehingga kini. Pada zaman sekarang, kita boleh lihat ideologi komunis ini menjelma dalam berbagai-bagai bentuk tetapi membawa persefahaman yang sama. Mereka memberi gambaran yang amat buruk terhadap raja-raja kita, tentang sistem negara kita dan sebagainya. Sedangkan kita sedang berusaha untuk menyusun negara yang tercinta ini ke arah negara yang lebih baik dan lebih maju. Hari demi hari kita mencuba untuk mengeratkan kesatuan penduduk Tanah Melayu dan hubungan antara kaum supaya kita dapat hidup harmoni dengan asas-asas negara yang telah dibuat. Jadi sebagai anak muda dan semua lapisan masyarakat diharapkan agar teruskan menolak ideologi dan perjuangan komunis ini dan mengukuhkan asas-asas Tanah Melayu ke arah yang lebih sempurna dari semasa ke semasa. Sekian saja daripada saya, Fatimah Sarah binti Muhammad Nasir.